COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 telah menyebabkan banyak industri terjejas, mulai dari mengalami gulung tikar, mengalami kerugian yang besar serta tidak dapat beroperasi seperti biasa. Hal ini telah menyebabkan impak yang besar ke atas pendapatan isi rumah dalam kalangan masyarakat. Penularan COVID-19 yang berterusan ini telah menyebabkan ekonomi dunia dan negara menjadi tidak stabil. Oleh itu, pengkaji ingin mengkaji kesan COVID-19 ke atas pendapatan isi rumah dalam kalangan masyarakat di Lahad Datu Sabah yang melibatkan 50 orang. Objektif satu adalah untuk mengenal pasti kesan-kesan COVID-19 terhadap isi rumah yang mengandungi 50 orang responden. Kesan yang berimpak terbesar adalah pengurangan pendapatan. Sebanyak 60% iaitu mengandungi 30 responden menghadapi pengurangan pendapatan. Kesan yang seterusnya adalah pengurangan peluang pekerjaan iaitu sebanyak 30% orang yang mengandungi 15 responden. Manakala pergerakan terhad merupakan kesan yang paling kurang dinyatakan oleh para responden iaitu sebanyak 10% saja yang mengandungi 5 orang responden sahaja. Kesan COVID-19 ke atas pendapatan isi rumah ialah pengurangan pendapatan. Hal ini kerana adanya kawalan pergerakan PKP menyebabkan selama 60% responden ini tidak dapat turun untuk bekerja dan memenuhi jam kerja mereka sehingga upah yang dibayar oleh majikan juga turut berkurang. Seterusnya ialah peluang pekerjaan yang semakin berkurang. Hal ini disebabkan banyak industri yang tidak dapat beroperasi seperti biasa. Bukan itu sahaja, keadaan ekonomi yang tidak stabil semasa COVID-19 telah memberi satu kerugian besar kepada sebuah syarikat sehingga kebanyakan majikan telah menghadkan atau menutup pengambilan pekerja baharu sehingga individu yang ingin mencari pekerjaan tidak mempunyai peluang untuk bekerja. Nama saya Beatrice Binti Joni, nombor metrik 69221. Saya akan membincangkan tentang bantuan dari kerajaan. Terdapat 6 jenis bantuan yang disalurkan kepada masyarakat. Yang pertama, bantuan keluaran Malaysia yang dikenali sebagai BKM. Kedua, pengeluaran kewangan KWSP. Yang ketiga, bantuan khas kewangan. Seterusnya, tunai rakyat dan BSN serta yang masih belum memohon. Terdapat 2 jenis bantuan iaitu bantuan keluaran Malaysia dan pengeluaran kewangan KWSP mempunyai responden yang sama iaitu 16. Seterusnya 13 responden bagi jenis bantuan tunai rakyat, manakala bantuan khas kewangan dan BSN mempunyai masing-masing 1 responden dan 2 responden yang masih belum memohon. Adalah jenis bantuan yang diterima oleh responden. Terdapat 4 jenis bantuan yang diterima oleh responden. Yang pertama adalah bantuan bekalan makanan, kedua bantuan kewangan, yang ketiga pengecualian bayaran hutang, dan yang terakhir potongan bekalan elektrik. Bantuan bekalan makanan mempunyai 23 responden. 16 responden memilih jenis bantuan kewangan dan yang seterusnya 4 responden memilih pengecualian bayaran hutang serta 7 responden memilih bagi potongan bekalan elektrik. Cartapai tersebut menunjukkan 44 orang responden bersamaan dengan 88% tidak setuju bahawa bantuan kerajaan dapat membantu isi rumah terhadap masyarakat Lahad Datu di Sabah. Manakala 6 orang responden lagi bersamaan dengan 12% bersetuju bahawa bantuan kerajaan dapat membantu isi rumah di Lahad Datu Sabah. 4 alasan responden tidak bersetuju. Jadual menunjukkan bahawa 44 orang responden iaitu 100% yang tidak setuju bahawa bantuan kerajaan dapat membantu isi rumah. Melalui jadual yang berikut,
Keputusan yang tertinggi adalah seramai 14 responden bersamaan dengan 31.8% yang tidak bersetuju kerana harga barangan terlalu tinggi, manakala yang kedua adalah bilangan isi rumah yang terlalu mahal mempunyai 10 orang responden iaitu 22.7%. Yang ketiga, seramai 9 orang responden bersamaan dengan 20.5% tidak setuju kerana wang simpanan yang tidak mencukupi. Dan yang keempat, 6 orang responden iaitu 13.6% tidak bersetuju kerana bantuan yang diberikan masih tidak mencukupi bagi menampung kos hidup terhadap isi rumah, dan diikuti dengan 5 orang responden bersamaan dengan 11.4% tidak setuju kerana memerlukan lebih banyak bantuan untuk keperluan pendidikan yang berbeza tergantung dengan usia kanak-kanak. Objektif 3 kumpulan kami ialah mengenal pasti langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan COVID-19 ke atas pendapatan isi rumah. Soalan 1 menunjukkan tahap keberkesanan bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Setelah dianalisis, partisan yang tertinggi ialah ya dengan 34 orang bersamaan 68%. Hal ini kerana pelbagai jenis bantuan disalurkan oleh kerajaan bagi membantu rakyat semasa pandemik COVID-19. Partisan terendah dicatatkan kepada tidak dengan 32%, ramai 16 orang dalam keberkesanan kerajaan membantu responden. Selain itu, soalan 2 merupakan tahap keberkesanan yang dilakukan oleh kerajaan. Daripada graf bar ini jelas menunjukkan bahawa 35 orang menyatakan tahap keberkesanan yang dilakukan oleh kerajaan ialah berkesan dengan partisan tertinggi 70%. Manakala kurang berkesan berada dalam partisan kedua tertinggi yang dicatatkan dengan 28% iaitu 14 orang, dan hanya seorang sahaja dengan 2% untuk sangat berkesan dalam tahap keberkesanan yang dilakukan oleh kerajaan. Jika dilihat, langkah diambil oleh kerajaan membuahkan hasil dalam menerangi penularan COVID-19. Soalan 3 menunjukkan cadangan responden untuk mengatasi kesan COVID-19. Antara cadangan yang kerap dinyatakan ialah membuka peluang pekerjaan, menaikkan gaji pokok pekerja dan mengawal harga barangan asas yang semakin meningkat. Bagi kesimpulan, secara keseluruhannya, kesan COVID-19 terhadap pendapatan isi rumah di Lahad Datuk Sabah sangat membimbangkan bagi kalangan B40 kerana ia telah menjejaskan pendapatan masyarakat yang berada di kalangan B40 berbanding M40 dan T20. Hal ini demikian di keberkesanan bantuan kerajaan melalui hasil dapatan kajian kami telah menunjukkan bahawa pihak kerajaan telah berusaha untuk mengambil pelbagai inisiatif untuk membantu golongan B40 dan ia telah memberikan keberkesanan yang positif terhadap bantuan dan inovasi yang mereka berikan kepada isi rumah yang berpendapatan B40. Pelbagai usaha pihak kerajaan kerahkan agar membantu golongan yang tidak berkemampuan disebabkan oleh pandemik COVID-19. Dengan itu, pihak kerajaan semestinya berusaha untuk mengukuhkan kestabilan ekonomi negara agar pendapatan isi rumah stabil dan juga dapat meringankan beban masyarakat.